Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi parti pula adalah parti anak beranak Sdn Bashar. Dengan hegemoni dua dinasti, satu keluarga dengan kuasa dan satu lagi keluarga tanpa kuasa. Actually, they are all merely ceremonial. Sebabnya dalam sistem parti ini, Sisa Agung lebih berkuasa daripada pengurusi. Mereka ini tidak henti-henti berkokok dan menjerit, mendakwa parti mereka adalah berbentuk pelbagai kaum. Namun begitu, jika dikaji daripada senarai-senarai kepimpinan pusat, kita dapat lihat orang Melayu dan Bumiputera yang membentuk hampir 67% rakyat hanya setakat mempunyai 2 orang wakil. Lebih dahsyat lagi, kelompok Bumiputera, Sabah dan Sarawak langsung tidak diwakili. Adakah itu namanya demokrasi dan parti bersifat terbuka? Sebab itulah saya berpendapat parti ini seharusnya mengamalkan apa yang mereka khutbahkan. They should uphold what they say so sanctimoniously, preach to others with righteous indignation. Di sini saya ingin katakan kepada mereka, mengakulah, bersikap teluslah. Jika didedahkan statistik kepimpinan serta keahlian sebenar parti mereka mengikut kaum, mereka sangat terang lagi bersuluh. Mereka bahawa mereka lah parti satu kaum yang menjadikan chauvinisme sebagai falsafah perjuangan dari dahulu sampailah ke sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, di sudut yang lain pula, kalau kita lihat tentang PAS, amat pelik jika diamati. Apabila PAS sebagai sebuah parti yang kononnya mendukung pegangan menurut ajaran Islam, boleh bekerjasama dengan para pembohong besar, pemalsu dokumen, petualang bangsa dan pengkhianat negara. Apa yang boleh kita katakan adalah sepatutnya PAS bertindak lebih bijak dari itu dan menyedari hal tersebut, serta eloklah saja terus berpegang teguh kepada apa yang kononnya menjadi prinsip mereka selama ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bercita-cita untuk menjadi parti pemerintah bagi sebuah parti politik bukanlah perkara yang luar biasa. Namun yang perlu direnungkan oleh rakyat ialah kesannya kelak. Rakyat mesti sedar dan faham bahawa parti-parti lawan ini mempunyai maksud yang tidak ikhlas, sangat oportunis dan penuh hipokrisi. Kita tahu mereka teringin, sangat teringin nak ada pejabat di Putrajaya, sangat teringin nak tinggal di Seri Perdana. Kerana itulah mereka sanggup berbuat apa saja. Kalau teringin sangat ini, sesangat teringin, berbahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sikit teringin itu tak apa, teringin sangat berbahaya. Hanya mereka bercita untuk merampas kuasa dan dari masa ke semasa bersifat biadab, rakus lagi haluba. Dalam hal ini seluruh rakyat tahu, bahkan dunia tahu bahawa angan-angan 16 September 2008 oleh Parti Pembangkang telah menjadi satu catatan, satu pembohongan terbesar dalam sejarah politik tanah air kita. Tuan-tuan dan puan-puan, berbanding dengan Barisan Nasional, kita tidak pernah mengambil apa-apa langkah semata-mata kerana ianya popular, tanpa memikirkan secara mendalam akibat jangka panjang kepada rakyat yang telah menaruhkan kepercayaan mereka kepada kita. Kesimpulan yang boleh dibuat, Barisan Nasional adalah parti yang bertanggungjawab. Barisan Nasional adalah parti yang melaksanakan amanah rakyat. Barisan Nasional adalah parti di mana rakyat boleh meletakkan kepercayaan dan pengharapan. The people can trust us to do not only what is right, but what is in their best interest. What is the best interest of this beloved nation of ours. Selanjutnya,
Sebagai pemimpin, saya mahukan semua dalam Barisan Nasional hendaklah memikirkan kepentingan rakyat lebih daripada kepentingan diri sendiri. Saya ingin memetik satu falsafah Cina yang sangat sesuai dijadikan pengajaran kepada kita. Dalam bahasa Mandarin ia berbunyi, Xian Tian Xia, Ce Yu Er Yu, Ho Tian Xia, Ce Le Er Le. Ia bermaksud, selesaikanlah masalah rakyat sebelum kesusahan menimpa mereka. Bahagiakanlah hidup rakyat sebelum semua dapat hidup bahagia. Itulah syarat-syarat yang diwajibkan seorang maha guru dan falsafah pada zaman dinasti Sung beribu tahun dahulu kepada pemimpin yang nak mentadbir negara. Saya berpendapat bahawa walaupun ajaran tersebut sudah muncul sekian lama, tetapi ianya sangatlah sesuai dijadi pegangan para pemimpin Barisan Nasional yang mendahulukan rakyat, mempertamakan kepentingan rakyat. Satu falsafah dalam bahasa Tamil pula menyeru dengan tegas bahawa kita berjuang dengan sepenuh jiwa bagi memastikan kemenangan. Dalam bahasa Tamil disebut Yipadai Tarakin Yapadai Helum. Artinya, if this team cannot win the battle, no other team can win. This is the team. This is the Barisan Nasional team. Yipadai Tarakin Yapadai Helum. Tuan-tuan dan puan-puan, pokoknya kita telah meletakkan asas-asas konkret yang perlu untuk membawa Malaysia ke arah negara maju berpendapatan tinggi menjelang Fajar 2020. Pada waktu itu nanti kita ingin semua bangsa menjadi maju. Orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Karazan, orang Murut, orang Dusun, orang Iban, orang Bidayu, orang Ulu, orang Asli, orang Sikh, termasuk orang Islam dan semua suku kaum adalah ada untuk menikmati sinar bahagia dalam negara Malaysia yang maju. Di sinilah tanah tumpah darah kita. Di sinilah kita dilahirkan. Di sinilah kita dibesarkan. Di sinilah kita menghirup udara segar sebagai nikmat dan rahmat dari Tuhan. Di sinilah kita hidup aman merdeka. Dan sinilah satu hari yang ditakdir dan ditentukan kelak. Kita akan kembali menemui Yang Maha Esa dan dipusarakan. Makanya mau tidak mau, jangan sekali-kali biarkan apa yang telah kita bina dan dibangunkan selama ini diruntuh oleh pihak-pihak yang hanya ingin memenuhi nafsu, sarakah dan tamakkan kuasa semata-mata. Oleh sebab itu, walau apapun terjadi, kita perlu pertahankan Putrajaya. Bukan kerana ego atau kepentingan diri yang sempit, akan tetapi demi kepentingan rakyat Malaysia seluruhnya. Tuan-tuan dan puan-puan, simbol kapal layar dan kini dacing sebagai logo parti kita adalah lambangan Barisan Nasional sebagai bahtera gagah serta neraca keadilan yang akan terus menahkoda Malaysia ke ambang kejayaan. Justru saya berdiri dan berpidato sebagai Perdana Menteri kepada seluruh rakyat Malaysia yang terdiri daripada semua kaum, ingin berpesan, janganlah terpukau oleh helah pihak pembangkang
yang penuh tipu daya. Janganlah sekali-kali menumpang atau menaiki sampan rosak dan bocor pakatan palsu mereka yang makin hanyut dilanda badai. Seperti diingatkan dalam pantun Melayu, kalau belayar perahu sengit, memang susah nak kemudi. Usah berharap buruh di langit, kilat memancar hujan tak jadi. Oleh itu, kepada semua saya mengajak, marilah bersama-sama barisan yang telah terbukti jasanya ini. Marilah mempertahankan masa depan tanah air kita daripada pendusta dan pelelo rusa. Marilah membina sebuah masa depan yang lebih baik, bukan saja untuk kita, tapi untuk anak-anak kita dan juga anak-anak mereka. Tampillah seluruh pemuda-pemudi negara di sini dan di luar sana dengan tangan terbuka. Kita ingin menyambut semua. Inilah saat dan waktunya bergerak bersama saya, berjuang dalam barisan, menumpah hikmat, mengembleng kudrat. Dakamlah barisan ini yang selama 5 dekad telah mencipta kejayaan bagi rakyat Malaysia. Dukunglah barisan ini dengan kepercayaan baru. Apabila tiba masanya tak lama lagi, moga-moga ditunjang sokongan saudara dan saudari rakyat Malaysia, kita bakal menampa 50 tahun lagi yang lebih hilang gemilang. We will always put you, the people, first in our priority, in our heart and our every action. We shall stand by and with you, for we are part of you. And for you, we are born out of your yearning for a better life and for a better future. Barisan Nasional will always fight for your welfare and your well-being, every step of the way in this great national journey of ours. This is our promise to you, our promise to the people of Malaysia. Let there be enough food on the table, decent roof above every head, well-paying jobs for all who want to work, a country where everybody feels safe and secure, access to quality and affordable health care, an education system that's able to optimize the potential of each and every Malaysian. Let us go forth and strive for a developed and prosperous Malaysia with opportunities for all, a nation standing tall among the community of nations. History has proven that Barisan Nasional has always delivered on its commitment, and we will continue to deliver. We have upheld your trust in us, and we will continue to do so. Bersatu dan bermuafakat, pasti membawa rahmat. Barisan Nasional, barisan menjuarai rakyat, barisan perpaduan, barisan keamanan, barisan kemakmuran, barisan satu Malaysia. Dengan kata-kata semangat itu, saya meresmikan Konvensyen Barisan Nasional tahun 2010.